Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrir bin Mat Daud. Dan saya Muhammad Hidayat bin Muhammad Khair. So pada kali ini kita akan bercerita berkenaan subjek SKPX 3153 ergonomik yang di bawah kendalian Dr. Muhammad Nasir Selamat. Okey, hari ini pada subjek ergonomik kita akan memfokuskan tentang alat kawalan dan paparan ergonomik. Yang tahu tak apa makna ergonomik sebenarnya? Boleh Syahrir jelaskan sikit? Okey, baik. Ergonomik sebenarnya berasal daripada perkataan Greek iaitu bermakna ergo. Okey, dan nomos. Okey, ianya membawa makna peraturan bekerja. Okey, tahu tak? Mengikut definisi Ergonomic Society pada tahun 1984, ergonomik membawa makna dan bertujuan untuk memastikan suatu peralatan, kemudahan, proses dan sistem yang digunakan oleh manusia di dalam melakukan suatu aktiviti atau berinteraksi yang sesuai serta serasi dengan mereka. Macam tu. Okey, saya setuju dengan pendapat Syahrir. Okey. Tapi boleh saya jelaskan sikit apa tujuan ergonomik sebenarnya? Oh, iya ke? Okey. Tujuan dia adalah untuk memastikan setiap kerja boleh dilakukan dengan selesa, selamat dan berkesan. Okey, tapi yang masalah ni sekarang ni, kebanyakan orang ni dia faham apa itu ergonomik. Dan dia cuba kaitkan ergonomik tu dengan kehidupan mereka. Hakikatnya ergonomik ni adalah untuk memastikan kemampuan penggunaan dan kualiti kerja terhadap sesebuah kerja. Okey, dan peralatan yang terlibat dalam task tu atau kerjaan tu boleh dioptimalkan dia punya output tu. Okey, betul. Syahrir nak tahu lagi tak apa skop pengajian ergonomik ni? Yes. Ada 3 skop. Ada 4 skop. Pertama adalah aspek fisiologi, aspek psikologi, biomekanik dan antrometrik. Itu adalah 4 skop utama dalam pengajian ergonomik. Okey. Anda faham? Faham? Okey, bertemu kembali bersama saya Muhammad Hidayat. Okey, kali ini saya akan terangkan apa itu ciri-ciri alat kawalan. Tapi sebelum tu saya akan tunjukkan dulu apa contoh-contoh alat kawalan yang ergonomik. Okey, yang pertama sekali adalah remote TV. Okey, remote TV. Yang kedua adalah alat kawalan controller, alat permainan. Dan ketiga adalah alat kawalan untuk penghawa dingin. Okey, saya akan terangkan sikit berkenaan dengan alat kawalan televisyen. Okey, alat kawalan televisyen ni sepatutnya dia direka berdasarkan ciri-ciri yang sangat baik untuk pengguna. Pertama sekali adalah dalam membuat reka bentuk badan adalah patut bersesuaian untuk mudah dipegang, mudah dicapai, dan berdasarkan ketepatan dia kita mudah untuk menggunakannya. Dan paling penting adalah saiz butang, kelembutan butang untuk ditekan. Okey, saiz butang pun kita boleh fokuskan kalau dia memerlukan fungsi utama untuk menutup televisyen, mungkin dia boleh menggunakan saiz yang lebih besar berkenaan dengan warna. So boleh fokuskan penggunaan untuk warna. Dan kalau boleh lihat design di belakang juga adalah mengecil, so senang diletak di atas tapak tangan. Penggunaan bateri juga boleh menggunakan bateri yang bersaiz kecil. So maksudnya alat kawalan ni adalah lebih ringan untuk dikawal. Okey, contoh seterusnya adalah alat kawalan permainan. Okey, alat kawalan permainan ni penting untuk seorang pemain untuk bermain game. Untuk bermain permainan. Kenapa? Sebab dia memerlukan ketepatan, kepantasan. Dan kalau boleh button tu, kalau kita lihat button ni dia berdekatan antara satu sama lain. So kalau boleh lihat button dia juga adalah, butang dia adalah kecil dan mudah ditekan. Okey, mudah ditekan. Dan yang paling penting alat kawalan mestilah lasak. Okey, mestilah keras. Okey, kalau jatuh pun tahan. Okey. Lagi satu yang paling penting untuk kawalan permainan adalah tidak licin. Kerana setengah-setengah pemain kalau dia main terlampau lama, tangan berpeluh. Bila berpeluh dia susah untuk memegang alat kawalan dia. So kalau pencipta tu membuat satu ciptaan atau alat kawalan yang grip dan mudah dipegang, so maksudnya alat kawalan tu adalah ergonomik. Okey, yang terakhir adalah alat kawalan penghawa dingin. Alat kawalan penghawa dingin ni kalau kita boleh lihat, kalau di rumah ada digantung di bahagian dinding. Okey, bahagian dinding. So kalau kita lihat ketinggian untuk menggantung alat kawalan penghawa dingin adalah sepatutnya perlu ergonomik. Apa segi ergonomik adalah
ketinggian untuk mudah dicapai. Okey, lagi satu mudah ditekan. Okey, mudah dicapai dan dihalakan kepada alat penghawa dingin tersebut. Okey, sangat mudah dan inilah ergonomik. Kita berjumpa lagi. So kali ni saya akan bercerita berkenaan alat paparan ergonomik. Okey, contoh yang saya boleh berikan kat sini adalah meter untuk bacaan oksigen. Okey, seperti yang anda dapat lihat, meter mestilah memaparkan keadaan di mana maklumatnya adalah minimum. Di mana kita tengok di sini dia hanya ada bacaan nombor-nombor sahaja mewakili paras oksigen dalam tank. Okey. So gunakan selepas itu bacaan digital perlu memaparkan maklumat yang tepat. Okey. Jika anda lihat di sini dia ada 5,000, 10,000, 15,000. So bacaan meter akan pergi ke tempat yang menunjukkan kandungan oksigen itulah. Okey, seterusnya skala yang bulat, okey, seperti anda lihat, menegak dan menyimakkan ruang. Seperti yang kita tengok yang seperti anda nampak. Okey, ianya mestilah menunjuk arah jam supaya senang dibaca. Okey, seperti kita tengok apabila bacaan meter ni beroperasi, ianya akan menghala ke arah jam, pusingan jam. Okey, jika ianya berkurangan, dia akan berlawanan arah jam. Okey, seterusnya skala mestilah menggunakan nombor-nombor yang biasa kita gunakan seperti 1, 2, 3, 10, 20, 30 dan bukannya nombor yang seperti 2, 4, 6, 3, 6, 9. Okey. Okey. Seperti yang anda lihat, apa yang anda lihat sekarang adalah monitor menunjukkan paparan maklumat yang akan diberikan kepada kita apabila kita melakukan suatu kerja. So, keadaan monitor perlulah berada pada paras mata. Okey, paras mata di mana penggunaannya adalah sebesar saiz yang sesuai dengan jarak yang kita. Dia tidak boleh menggunakan yang terlalu besar. Jika bila menggunakan monitor yang terlalu besar, kita terpaksa menjarakkan sedikit supaya pandangan mata kita jelas. Okey. Jika menggunakan saiz sebesar ini, jarak yang sesuai untuk berada dalam keadaan ergonomik adalah lebih kurang 18 hingga 30 inci. Okey. Selain daripada itu, cahaya juga memainkan peranan. Okey, jika cahaya terlalu terang, ianya tidak akan berada dalam faktor ergonomik yang baik. Okey, jadi kita perlu mengubah cahaya supaya mengikut keselesaan mata kita sendiri. Untuk mendapatkan ergonomik yang terbaik, kedudukan kerusi juga memainkan peranan yang amat penting dalam proses melakukan sebarang kerja. Okey, jika kerusi terlalu tinggi, ianya pasti akan memberi ketidakselesaan kepada pekerja semasa melakukan kerja, dan begitu juga jika kerusi berada kedudukan badan berada pada paras rendah dari paras monitor, ianya tidak akan memberikan hasil kerja yang baik. Kita tambah lagi jika kerja itu terpaksa dilakukan dalam jangka masa panjang. Baik, seperti yang anda telah lihat sebentar tadi, itu adalah ciri-ciri ergonomik yang perlu kita terapkan dalam melakukan sesuatu kerja. Jika anda tidak melakukan ergonomik, anda akan sakit leher, sakit sendi-sendi, sakit belakang dan pelbagai lagi masalah muskuloskeletal. Oleh itu, terapkanlah ergonomik dalam setiap kerja untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih optimum. Itu sahaja daripada kami. Bye-bye.